Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua. Dan saya Safir, itu pemilik lah Tauke di jurugambar.com, dan terima kasih datang kepada semua yang hadir ke program kami. Ini adalah first time live telecast daripada jurugambar.com untuk program Budi Bicara, dan pada kali pertama ini kami menjemput Kinabalu Photo Festival 20 online sebagai tetamu pertama kami dalam program Bual Bicara. Okey. Sebelum saya meneruskan lagi Bual Bicara ini, saya sebaik muliknya saya memperkenalkan saudara Jebat dan juga Tuan Haji Syamsharin, ya, ataupun kita panggil Bro Justin Bibia, Malaysia, kan. So kita buat secara santai, dan kita buat secara ni. Kita sebenarnya program ni kita nak berkongsi informasi mengenai fotografi di Malaysia sebenarnya. Apa yang kita ada di fotografi kat Malaysia ni, apa yang kita ada, kan? So Jurugambar ni sebagai satu platform untuk menyentuh padukan komuniti fotografi Malaysia sebagai ini, dan juga kita juga untuk sebagai platform untuk berhubung dengan fotografer luar daripada Malaysia seperti Indonesia. Okay. Tanpa buang masa lagi, saya ingin menjemput saudara Jebat, untuk memperkenalkan diri, dan juga orang kata bercerita mengenai ini. Sebelum tu saya akan tanyalah few soalan dulu. Saudara Jebat, saya nak panggil apa? Kami nak panggil apa? Mudah panggil Bro Jebat ke, Abang Jebat ke, Panglima Jebat ke, kan? Paling mudah Bro Jebat dulu. Dan siapa yang ada di luar sana yang mendengar perbualan melihat Bual Bicara ni, bolehlah bertanya di soalan di FB Live kami, dan kami secara ni cuba menjawab setiap soalan yang ni lah daripada para penonton. Okay. Sebelum tu, soalan pertama saya ingin bertanya pada saudara Jebat ataupun Bro Jebat ialah, bolehkah Bro Jebat memperkenalkan diri Bro Jebat? Siapa Bro Jebat ni sebenarnya? Kan? Supaya masyarakat fotografer kat luar tahu siapa saudara Bro Jebat dan asal dari mana. Baik, nama penuh saya itu Muhammad Idrim Zizan bin Idris, sebab panjang kan. Jadi memang kawan-kawan sebelum ini pun memang gelar itulah Jebat. So dan ya banyak pun dalam dunia fotografi, banyak Jebat macam-macam lah, tapi memang minat fotografi juga. Jadi senang nak ingat sebab nama panjang betul, dan saya bertugas dalam dunia pendidikan. Jadi dan untuk dunia fotografi ni saya rasa komuniti yang saya buat dulu sudah hampir berusia 15 tahun. Kan? Lama. Ya, lama sudah. Jadi kita memang mula dengan kecil-kecil lah dulu. Lepas itu baru kita langkah sikit demi sikit lama-lama. Jadi macam inilah. Daripada idea-idea kawan-kawan, lepas tu kongsi, kemudian kita tengok apa selalu bincang lah, terutama dengan Haji Syamsharin bagi idea. Lepas itu ada banyaklah sekarang penjarakan daripada jurugambar.com pun ada bagi banyak idea. So, dan saya orang Sabah. Saya memang lahir di Sabah, orang Beaufort. Ibu bapa saya pun orang Sabah, dan saya dibesarkan di Pulau Pinang. Jadi masa remaja itu di Penang. Saya daripada umur 16 tahun sehingga umur 20. Maksudnya 20 tahun saya berada di Pulau Pinang. Jadi saya dapat lihat banyak cara kawan-kawan di Semenanjung macam mana berinteraksi, dan kemudian baru balik ke Sabah lah. Sebab itulah
kira boleh memahami lah suasana macam mana rakan-rakan Semenanjung di Sabah macam tu. Saya menjawab soalan tu kan. Okey, maknanya Saudara Jebat dalam fotografi sendiri sudah lama 15 tahun dan orang kata minat kepada fotojournalism tu ataupun fotografi tu sangat tinggi, so that's why inilah membuat kena bala foto festival. Tadi saya mungkin ada yang sebahagian pendengar tidak berapa jelas suaranya, mungkin boleh kalau nak tanya balik soalan apa yang kami bercakap boleh tanya dalam soalan dalam Facebook Live. Okey. Okey, sekarang ni kita ke Haji Syamsuddin, Abang Syam lah. Senang Abang Syam. Boleh tak Abang Syam kenalkan diri Abang Syam ni? Siapa Abang Syam ni? Kenapa orang panggil Justin Bieber Malaysia? Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada jurugambar.com kerana sudi untuk menjemput kami untuk sesi tetamu kali ini. Okay, nama saya Syam Syahrin. Saya bekas jurugambar sepenuh masa. Sekarang ni dah jadi jurugambar bebas lah. Dan saya mula bergiat dalam fotografi secara serius daripada tahun 1990 sehinggalah sekarang. Yang secara serius lah. Maksudnya that's about it lah. Saya sekarang ni freelance photographer. Untuk pengetahuan, terima kasih Abang Syam. Untuk pengetahuan, salah seorang sifu saya lah, guru saya dalam fotografi adalah Abang Syam. Dan dia ni bercakap je, tapi dia punya, kalau kita duduk lepak dengan dia, kita boleh start pukul 9 malam sampai subuh esok kan. Dah pernah terjadi nak balik kata hold dulu. Kalau Abang Syam ni, kalau dia ada geng dia, Cik Mat Azhar, Bazuki kan, dan ramai lain-lain ni, kalau kita buat TT kalau dia orang selagi tak balik, jangan haraplah semua orang nak balik kan. Ada cerita sebab bila bila mereka ni bercerita, dia berkongsi ilmu sebenarnya. Masa tu lah kita kena dengar betul-betul apa yang dia orang bercakap kan. Sebab daripada pengalaman mereka banyak yang kita dapat ilmu kan. Terlalu banyak lah kan. Nak cerita pun susah kan. Kalau kita buat TT, kalau ada dia Abang Syam dengan ni, memang confirm tak balik lah. Kalau balik awal pukul 12 confirm kat mamak sebelah disambung kan. Lagi kedai mamak tu tak tutup, jangan balik. Jangan tak balik. So Abang Syam ni adalah, kalau tak salah ni adalah kebanyakan fotografer untuk yang ingin menjadi photojournalist, kebanyakan berguru dengan Abang Syam. Abang Syam adalah ex-Influence Press Agency, kalau salah tolong betulkan Abang Syam ni. Dan dia pernah bertugas untuk international agency. So dan ilmu yang dia ada sangat berbaloi dan rugi kepada siapa yang tidak mengambil peluang untuk mempelajari atau mendengar celotehan dia. Okay, so sebelum kita tidak terlalu keluar lagi, soalan saya nak tanya berbalik kepada Abang Jebat Abang Jebat, kenapa reason Abang Jebat buat KPF? Apakah reason Abang Jebat buat KPF, buat apa objektif dia dan sejarah dia sebenarnya apa? Dia start dengan mana? Dengan apa sebenarnya? Sebab saya dengar tadi Abang Jebat 15 tahun dah, saya tengok program ni lebih lama kan? Ya. Untuk pengetahuan rakan-rakan yang mendengar lah, bila kami sudah terlampau lama, jadi semua fotografi punya perkara tu kita buat kan. Jadi landscape pun kita ambil, kemudian
kita shoot portrait, kita shoot studio kawan-kawan, kemudian kita buat light trail, banyaklah. Jadi bila sampai kepada penghujung tu, kita nak ke mana? Itu soalan yang selalu bermainlah dengan minda saya. Adakah dia boleh, sebab bila kita tengok macam mana dunia di luar, kan, nak dibandingkan dengan kita lah. Sebab macam saya lihat Sabah sendiri, ada 36 etnik. Tapi dia ada banyak macam-macam cerita. Makanan pun boleh kita buat, fotografi, banyaklah. Jadi sampai satu masa tu saya rasa saya ke photo book show di Singapura tahun 2013. Okay, di situlah saya dapat ilham untuk cuba-cuba. Sebenarnya memang banyaklah kekurangan dan ada juga teguran daripada Cik Mat Azhar pun ada guru fotografi saya, dan memang Cik Mat memang banyak membentuk kami lah daripada sudut pemikiran. Macam mana kami berfikir, dia beza lah. Jadi bila kita start berfikir, selain daripada pegang kamera, itu adalah satu perkara yang lain. Jadi saya rasa untuk Kota Kinabalu ataupun Borneo terutamanya, kena ada satu platform. Itu yang kita lahirkan lah. Jadi timbullah satu idea, kemudian ada juga beberapa perbincangan dengan Haji Syam sendiri, lontarkan, kemudian kita pun ada perasaan takut juga bagaimana penerimaan masyarakat sekeliling, kan. Tapi saya rasa kalau kita tidak buat, kita tidak tahu di depan itu macam mana. Jadi kami mulakan dengan Kota Kinabalu Photo Week 1 minggu dengan apa yang kita dapat, dan kita belum ada pengalaman masa itu. Tapi waktu tu syukur alhamdulillah saya ada mahu duduk sekali, dan saya rasa Bro Syam pun boleh nampak sendiri dengan kehadiran dia waktu itu, di bagaimana komuniti kecil itu pukul 3 pagi masih susun setting gambar. Jadi itulah bermula dia, bagaimana kita terfikir untuk perlu ada satu platform, dan cari kesamaan lah. Memanglah akan ada banyak perkara-perkara yang akan berlaku dalam kita nak buat platform tu. Itulah yang kenapa kita lahir. Akhirnya kita dapat pengiktirafan daripada kementerian, dan kita dibenarkan guna nama festival. Bukan kita tukar-tukar suka-suka mencok ke apa, kita minta kebenaran dengan Kementerian Pelancongan, dan akhirnya sampai hari inilah alhamdulillah sokongan yang sangat kuat dan padu daripada Kementerian Pelancongan Negeri Sabah tu, dia memang sokonglah kita, dan kita pun bagi balik kepada orang Sabah sebenarnya. Tapi Haji Syam memberikan idea supaya semua penglibatan KPF itu boleh kita bagi lebih luas. Sebab itulah kita buka kepada rakan-rakan daripada Semenanjung untuk datang. Okey, saya harap menjawab soalan. So sebenarnya bila tahun lepas ya, bila Abang Jebat dan ni buka KPF kepada orang luar, kepada orang Semenanjung, saya pun mengambil peluang. Alhamdulillah saya belajar berguru juga selama seminggu lebih, and then dan boleh katakan fee dia sangat murah, sangat murah. Saya rasa kalau bagi saya spend just flight ya dengan hotel backpackers, orang kata dah cukup. Dan sebenarnya ilmu yang saya dapat daripada kelas di KPF ni, Allah Akbar, memang orang bagi saya ni yang saya cari sebenarnya. Okay, sebab saya minat fotodokumentari, fotojournalism, tapi sebab kat Malaysia ni tiada satu yang orang kata organisasi yang betul-betul membuat satu program fotojournalism yang orang kata lengkap, macam KPF. KPF ni setiap tahun dia akan buat 3 program dalam sebenarnya 4 program. Satu iaitu fotodokumentari, foto esei dengan foto stories, termasuk dengan agaknya ni lah foto. Tapi tahun ni disebabkan COVID, dia terpaksa dibuat online. Seperti yang kita tahu sekarang ni, foto festival KPM ni sedang berjalan, dan pada masa sekarang ni kita beritahu kelas Denny tengah berjalan, iaitu foto foto
Foto story. Photo stories. Okay, sorry. Dan yang terpilih pun kebanyakan pelajar-pelajar yang lama datang kembali. Sebab dia orang kenal siapakah siapakah Danny. Disebabkan kita pun nak tahu kenapa Haji Syam terpilih menjadi mentor, kenapa Danny terpilih menjadi mentor, kenapa Taufan juga menjadi mentor dan juga Agah. Kenapa pilih mereka? Dan siapakah mereka ni? Kan? Itu soalan ke atau nak kena jawab? Sebab bila saya tengok nama-nama itu, wah, Taufan, ini Abang Syam, wah. Kan? Mereka ni orang kata ilmu ni mereka banyak. Taufan adalah seorang lecturer fotografi di Indonesia. Apa tu, dia ni curator GPF, Jakarta International Photo Festival. Salah tu orang kuat. So, kenapa pilih mereka? Kenapa dan kenapa mereka sanggup datang menjadi guru di KPF? Saya rasa satu yang amat hebat, kan? Boleh tak Abang Syam ke, Abang Jebat ke, kan? Sebab jarang. Abang Syam. Dia. Okey, saya respon dululah. Saya sebenarnya dengan Bro Syam Syahrin ni yang banyak buka minda saya. Okey, bukan saya bukan bukan hanya sekadar fotografi. Itu saya kata. Dia buka saya minda dan kemudian ada connecting dot. Tahu tak? Kenapa? Kalau kita ambil gambar, dia beritahu kita tugas kita macam mana. Ada setengah orang tu bila dia belajar fotografi, dia nak jadi juru gambar kan. Dia nak jadi je. Itu je. Ruang lingkup itulah maksud saya. Tapi itu individu kan. Jadi pilihan masing-masing dan kita hormati pilihan masing-masing itu. Tapi syukur Alhamdulillah dengan Bro Syam ni saya memang saya jumpa dia di Shah Alam pertama kali. Masih ada gambar saya dengan dia dan saya masa tu saya selawat banyak-banyak juga sebab dia nama besar. Ya pasal kita tak kenal, saya tidak kenal dia. Saya memang tak kenal. Saya kenal nama dia dan kerja dia memang bantai orang dekat Facebook nak betulkan orang. Itu maknanya dia tengah menjalankan tugas dia lah. Jadi saya berjumpa dengan dia kali pertama dan dia bagi tahu saya ada satu payung besar dia kata selain daripada wedding fotografi. Itu saya masih ingat. Saya tanya Bro Syam apa dia? Photojournalism dia kata. Ada dua industri. Banyak orang nak pergi wedding dia kata. Masa itu angin Saiful Nang kuat kan. Jadi orang banyak nak pergi jadi wedding. Jadi dia ni adalah orang photojournalism dan saya tengok masa itu dia bagi satu benda baru dan dia bagi idea. Dia bagi saya balik berfikir. Dia bukan bagi balik, bukan dia bagi kita terus paksa jadi Bro Syam Syahrin, tidak. Dia bagi saya satu idea, saya bawa balik Sabah, saya fikir. Bagi saya fikir. Okey, saya fikir. Jadi kita start carilah. Kami duduk dengan komiti kecil ni, kami duduk bincang. Kami pun ada juga mentor-mentor yang kami tahulah kita ni kan manusia, ada hawa nafsu pun pandai besar, nak cari nama-nama besar, tengok harga dia, wah begitu kan. Jadi kita punya budget ni macam tu, banyaklah yang kita rasa kesesuaian itu daripada sudut bahasa, kita punya audiens siapa, kita kena bincang. Jadi saya syukur Alhamdulillah waktu tu saya approach Bro Syam untuk jadi penasihat sebenarnya kepada saya punya community, bagi sikit-sikit lah nasihat, pukul-pukul, marah-marah kan. Jadi dia bagi jalan, dia bagi tunjuk dan bermula daripada situ satu generasi baru dia cipta. Dia ada satu lapisan lah, dia banyak lapisan generasi ni kan. Jadi kita syukur Alhamdulillah dan ada pelapis. Bukan kami saja, dia ada lapis lagi. Jadi itu salah satu kenapa kita pilih. Dan kemudian saya sebenarnya tidak pilih Danny. Kalau ikut kami lah, ukur baju di badan sendiri. Kami pilih Romi Perbawa jadi mentor pertama kami untuk KPF ni. Jadi bila mentor ni dan kali pertama saya jumpa Danny itu memang saya jumpa di Jakarta. Di Jakarta waktu tu dia tengah hadir dan bagi komen tentang buku Romi Perbawa yang sudah siap. Jadi waktu tu semua audien Indonesia ada di situ. Saya dengan Abdul Salam Kadirun ni datang dengan kami pergi dengar. Danny kupas buku yang sudah siap tu, dia macam koyak rabak. Dia buka. Dia komen semua.
Padahal buku tu dah siap. Saya rasa kalau di Malaysia, confirm tak dah bergaduh dah. Itu salah satu dah. Apa bergaduh? Pasal benda tu dah siap. Tapi saya tengok diorang ada bentuk ilmiah. Diorang diorang bertoleransi. Perbincangan itu mereka sudah set di hati adalah satu perbincangan saja. Tidak sampai sini. Jadi dia mana-mana tengok jumpa balik. Dia memang dia berlaku tu. Jadi saya rasa tidak boleh kita jemput Danny. Danny adalah seorang yang memang bukan dia garang tapi dia ada prinsip untuk buat benda tu. Tapi yang memandangkan rezeki lah bagi saya, syukur alhamdulillah. Dia bersetuju dengan jadi guest bersama dengan Syamsuddin masa itu. So dia setujulah. Saya pun tidak rapat dengan Danny masa tu. Tapi bila sudah dia datang, kemudian kita cuba bawa untuk Aga Permadi ni sebenarnya dia punya editing lah. Dia punya editing Photoshop tu bagus dan dia juga juru gambar. Sebab nanti bila kita sudah siap gambar atau buku, kita perlu hitam putih tu kan. Jadi itu processing yang berlaku dengan Aga Permadi kenapa kita pilih. Okey, saya mungkin Haji Syam boleh tambah. Haji Syam silakan. Saya nak dengar suara dia. Jarang. Saya nak tambah apa? Actually kenapa Bang Syam nak sangat jadi mentor untuk KPF? Yalah sebab mula KPF ni minta maaf ya. Dia tak ada orang tak kenal kan, dan dia hanya khas kepada kepada rakyat Sabah. Tapi Abang Syam willing. Kenapa nak pergi datang fly daripada KL pergi ke KK, just datang nak ngajar tiap tahun? Kenapa? Apa yang bestnya KPF ni? Well, sebenarnya saya nak jadi student tapi tak dapat. Boleh jadi student. Okey, dia selepas saya berjumpa Jebat di Shah Alam dulu, sebenarnya Jebat ada invite saya pergi ke KK untuk buat satu workshop. Okey, cuma waktu itu saya ni agak nak kata patriotik tu tidak jugalah, tapi lebih kurang macam tu lah, you know? Okey, sepanjang saya bekerja putus. Ada. Okay. Kajian dia kot. Dia lain Kena. Ya, tak apa. Ya betul dia. Saya tambah lah sebab dia masa tu saya jemput dia ke KK, tapi masa tu kami kena destination pertama yang kami jemput dia tu pergi Labuan. Situ dia buat kelas fotojournalism dia pertama. Di Labuan tu, dan masih simpan dia punya dokumentasi, dia punya pengajaran pembelajaran tu. Dan kemudian situ dia orang start ikutlah. Saya rasa ada beberapa student daripada UMS pun ada. Lepas tu ada lagi sahabat kami dari Labuan sekarang dah jadi bernama punya juru gambar. Muqtadir tu kawan kami juga. So alhamdulillah daripada ilmu yang sikit-sikit tu dapat kongsi daripada Bro Syam, dan baru dia pergi Kota Kinabalu daripada tu. Okay, Syam boleh sambung. Saya dah boleh sambung balik. Jadi saya kata dah pergi Labuan. Ke Labuan. Labuan tu gambar tu saya dah tengok. So the first one was Labuan sebab kan. Lepas tu baru kita pergi KK Labuan dulu. Okey. Sebenarnya benda tu bermula bila saya bekerja dengan AFP tahun 99 dulu. Waktu mula-mula saya takut juga nak join dengan international punya agency sebab kita rasa rendah diri. Okey, tapi lama-lama saya rasa saya mampu untuk compete dengan orang luar. In particular dengan Mak Saleh lah kita kata .
Okey, dan selepas tu saya dengan EPA pula, saya tak ada masalah. Jadi saya fikir balik, apa ni, saya cakap dengan Jebat at that time, you know, kenapa kita, kalau kita tengok di Malaysia ni, kebanyakan job-job yang besar, especially job-job buat buku ataupun job tourism, kerajaan kita lebih panggil orang luar, bukannya orang tempatan, kan? Betul. Ha, Ada satu jadi buku Malaysia ni. yes kan. Jadi daripada situ saya cakap dengan Jebat, why don't kita think of something macam mana kita nak cuba bantu local photographer. So in particular kawan-kawan di Borneo lah kan. So saya beritahu dengan Jebat terus terang waktu tu, saya kata dengan dia, ini kawasan kau dan sepatutnya engkau jaga kawasan kau kan. Kalau boleh aku nak satu hari nanti kau orang cukup capable sampaikan aku pun tak boleh cari makan kat tempat kau. Kan. So from there sebenarnya target kita orang adalah untuk bagi peluang kepada kawan-kawan di Borneo untuk expose lebih dalam photojournalism lah. Sebab sebelum ni kalau kita tengok all the exposure semua ada dekat Semenanjung. Tetapi jarang ada nama-nama yang besar yang datang di Sabah atau Sarawak kan. So daripada situ saya rasa okay, tak apalah, Jebat you initiate dan saya cuba bantulah. Jadi for a start macam Jebat kata tadilah, kita nak panggil orang yang besar-besar ni pun kita pun segan at that time. Jadi saya kata dengan Jebat, tak apalah, saya cuba tolong. Dan saya ingat lagi sebelum KPF ditubuhkan kita ada dipanggil dulu Kota Kinabalu Photo Week. Okay, that was the first, 2014. KKFW macam tu. KKPW ke FW macam tu lah, okay. Okay, Photo Week. Saya datang daripada KL sampai dekat KK, esok tu sepatutnya ada opening. Pukul 3 pagi kami masih lagi tengah pasang itu papan untuk gantung gambar, Tetapi the best part is about the community punya commitment lah, Community punya komitmen sangat kuat waktu tu dan sampai sekarang ni dia dah jadi macam family lah. So lebih kurang macam tu lah. So dan saya since kita pun dah dalam satu family, dah jadi macam okay, setiap tahun saya akan cuba untuk bantulah. Tak tahulah bila saya boleh diterima jadi student nanti. Itu je lah. Okay, sebenarnya perjalanan KPF ni sangat panjang dan punya perkembangan ataupun orang kata proses perkembangan dia pun sangat panjang. Mula daripada berapa hari seminggu. Sekarang ni programnya lebih kurang 2 minggu dan banyak tempat. So saya rasa satu program yang kata amat berkata menguntungkan dan panjang. Dan okey, soalan saya, kenapa setiap program ni mesti memerlukan jangkauan masa panjang? Contohnya macam kelas, macam hari tu saya rasa saya punya kelas lebih kurang 10 hari. 10 hari itu pun saya rasa pun tak cukup. Itu pun macam asas, tapi rasa sangat-sangat tidak cukup. Tapi
kenapa pandangan Bang Jebat dan Abang Syam perlu program ni dibuat sepanjang? Kenapa? Proses ni kenapa panjang? Kan? Kalau dekat ni mesti mungkin berbulan kan? Tak tahu kenapa. Syam Okey. dulu atau saya dulu? Syam Jebat lah. Kau mula. Okey. Baik, saya bukan apa sebab bila kita lihat kalau kita tengok panjang tu kita akan tengok daripada sudut pendidikan. Kita akan tengok daripada sudut education. Apa kita nak sampaikan? Kalau kita nak sampaikan, kita nak ada penghayatan dia. Jadi hari pertama dia sampai dia dah penat. Hari kedua sebab sebelum kita ambil 1 hari, 2 hari, 3 hari ni kami lah, saya bahasakan kami tu sebab komuniti kami ni sudah pergi tengok photo book show Singapore, kita sudah pergi Angkor Photo Festival, kita sudah tengok Jakarta Photo Festival, kita juga tengok macam mana online suasana di mana Chobi Mela, kita tengok ni semua sebab kita target kan, kita ada target, so kita study, kita buat rujukan, kemudian saya pun buat perbincangan dengan Haji Syam. Selepas itu kita cuba untuk tengok mula-mula tu 5 hari. 5 hari, 5 hari ni memang tak boleh lah. Memang Sikit-sikit pendek. Bukan pendek, dia bila sampai je, dia punya pressure tu nak cari gambar silap, kena gunting lagi, ini lagi. Tengok-tengok dah besok. Sudah 24 jam habis. So bila tengok tu, nak penutupan sudah. Jadi dia akan nampak tu pressure tu. Saya rasa saya lagi suka sebenarnya festival ini 2 minggu. 2 minggu sebab dia akan maknanya, tapi lah kita faham suasana di Malaysia kadang-kadang kawan-kawan kerja, kita kena buat surat pelepasan cuti dia orang. So banyak benda yang kita kena urus. Jadi bila dia orang 2 minggu, jadi suasana tu dia orang akan berkumpul, cari ilham, tanya, pergi cari tempat, nak pergi cari tajuk sudah 3 hari. Kadang-kadang kalau tajuk tu kena terima tak apa Bro Safir, kalau kena tolak lagi lagi tukar lagi. Saya dah kena sekali. Pengalaman, ada pengalaman lah kan, ada pengalaman. Jadi, Saya kena sekali, pedih betul hati kan. Lepas tu keluar cari kena cari lagi kan. Saya bagi tahu keluar cari kan. Minta kawan bagi idea apa nak buat kan. Memang kata stres. Very stress. Tapi seronok sebenarnya bila dah berjaya tu siap kan. Ya, jadi kena saya dah beritahu dengan Bro Syam, kena tambah hari, tak boleh. Dia tidak boleh terlalu pendek. Kalau pendek tu mungkinlah kita boleh bagi secara teori lah. Tapi praktikalnya itu satu, nak jadi dia penghayatan dalam diri dia lagi satu hal. Dia panjang, proses yang sangat panjang sebenarnya. Bukan dia 1 hari lepas tu jadi, tidak. Ada yang masuk festival ni dia stop terus pun ada. Dia blur, dia terus macam memang ada, tapi kita anggap itu sebagai satu proses pembelajaran sajalah. Memanglah kalau dengan Haji Syam ni kalau tak tahan kena kutuk dengan dia, confirm lah memang jangan masuk festival lah. Kena siku. Ya, itu kena siku confirm. Ya, Bro Syam, silakan. Abang Syam, kenapa panjang? Panjang hari, lepas tu cukup ke yang panjang setakat 1 hari tu cukup? 14 hari cukup. Okey, kalau kita cerita 10 hari, 14 hari itu insya-Allah cukup lah. Okey. Bagi saya sebenarnya kita perlukan masa yang agak panjang sebab kita kalau boleh kita nak setiap yang masuk festival ni, setiap yang masuk workshop ni faham apa yang dia belajar. Okey. Kan? Kita tak nak lagi dia datang mendengar dan dia balik dia hanya dapat dengar, dia tak dapat nak praktik. Okey. Sebab apa yang kita sampaikan sewaktu workshop di festival sebenarnya adalah gabungan daripada apa yang saya belajar di universiti dan juga apa yang saya belajar menerusi pengalaman saya sepanjang saya bekerja. Okay. So from there kita cuba simplifikan modul kita
supaya peserta bengkel mampu untuk faham dan juga at the same time mampu menghasilkan sesuatu work yang kalau kita nak katakan lebih sikit daripada apa yang local photographer boleh buat. Okay, kan? Dan sebagaimana yang ada sebilangan kecil kawan-kawan yang tahu, saya kalau boleh saya nak cuba train lebih ramai fotografer tempatan untuk compete di luar internationally, bukan sekadar boleh ambil gambar dan compete secara lokal, you know. Sebenarnya market di luar itulah yang besar. Cumanya kadang-kadang kita dekat Malaysia ni kita tak tahu macam mana kita nak keluar dan kita tak tahu certain kriteria yang dikehendaki oleh orang luar. Jadi saya cuba untuk advise all the student mengenai perkara-perkara tersebut, and of course ianya memakan masa sikit lah, ya. Maybe hari ni apa yang saya terangkan you boleh faham, tetapi untuk kali pertama daripada pemahaman you, saya confirm you tidak akan boleh buat, you know? Kan? Sebab human nature kita selalunya akan lebih faham setelah kita buat silap. Kan? Kita tahu bila kita ambil lesen kereta, okey, undang-undang mengatakan okey, jangan langgar lampu merah. Kita faham. Tetapi kita tidak tahu apakah implikasi kalau kita langgar lampu merah. So dekat situ yang kadang-kadang kita perlukan masa supaya peserta ni untuk kali pertama dia buat silap dan kita cuba buat correction, you know. Kebiasaannya untuk kali kedua setelah dia orang faham tu dah tak ada masalah lah. So that is why kita perlukan masa yang agak panjang lah, lebih daripada 4-5 hari lah. Okay. Proses pembelajaran tu panjang dan saya rasa proses tu sebenarnya kita perlu juga untuk melihat macam mana proses tu dilakukan. Macam saya belajar di sana tempoh hari. Pemilihan editing part itu yang paling susah. Macam mana you susun gambar. Dan saya melihat dalam saya punya kelas, saya melihat ini sebab saya belajar fotodokumentari, kelas fotodokumentari. Macam mana Taufan dia susun. Dia sekali tengok dia tahu macam mana susun. Jadi macam mana gambar tu yang bila kita shoot macam biasa saja, bila disusun dengan tepat, dengan betul, dengan menarik, dia menjadi satu gambar yang sangat menarik. Dia macam seperti seorang musician memain muzik. Tak, boom. Tak, boom. Lebih kurang macam tu bagi saya, kan. Even gambar saya sebenarnya kalau bagi gambar saya memang tak tidak susun, tapi bila saya melihat proses pembelajaran semasa saya berada di sana dan cara macam mana dibuat orang kata masakan tu and editing tu, dari situ saya nampak. Dan bila showcase setiap pelajar tu, kenapa saya faham putus lagi kenapa saya faham kenapa pemilihan gambar tu disusun. Dan proses tu sangat menarik sebab kita berkongsi pengalaman tu bersama dengan pelajar-pelajar lain. Dan teknik memilih gambar tu sangat menarik. Dia bukannya kita tengok dekat komputer, sebenarnya kita kena print, kena cut, crop lah apalah semua dan kita susun. Dan setiap sekali gambar itu kalau kelas day ni sampai subuh besok lah perbincangan tu
Ya. Saya tengok masih muka stres, dah tak tengok orang ke kanan. So, memang macam tu. Okey, Abang Syam dengan Wajibat. Boleh? Apakah pengalaman pahit manis semasa mengadakan program ni? Mesti ada pahit, ada yang manis kan. Pahit mesti ada orang kutuk kan. Ada orang benci, orang ada dengki, itu confirm manusia kan. Yang manisnya ada yang mungkin ada yang pelajar yang tiba-tiba masuk pergi ke international kelas terpilih kan. Boleh share ataupun something yang kami tak tahu apa yang menarik. Ya. Okey, kalau tapi biasalah kalau macam yalah apa juga kita buat tu memang ada yang kalau kita buat satu pembaharuan lah kan, kalau kita bawa dalam pembaharuan dalam cara kita berfikir pun ada juga orang akan sukar untuk itu memang salah satu yang apa ni orang cakap lumrah kita sebagai seorang manusia lah kan. Jadi kalau masa kami buat KK Photo Week dulu pun dengan Bro Syam punya idea pun kita dapat juga macam-macam perkara yang bolehkah standard mana ni, ya banyaklah persoalan-persoalan itu. Jadi kita bergantung pada diri kita lah. Kalau kita anggap itu sebagai benda yang positif, kita akan move dan akan buat benda tu jadi sebagai satu yang akan kita tinggalkan untuk generasi akan datang, kita akan buat. Tapi kalau kita untuk kita, mungkin kita akan buat untuk kita lah. Jadi itu satu yang saya rasa pengalaman saya anggap manis tu adalah ada student daripada Kinabalu Photo Festival ni ada hasil lah saya anggap. Okay, maknanya diorang ni sudah dapat menggunakan ilmu tu walaupun sikit, tapi usaha diorang tu lebih banyak sebenarnya. Kita cuma bagi jalan saja. Contoh dapat masuk kelas Denny, lepas tu dia mungkin berusaha. Salah satu yang saya nampak ada yang boleh kita contohi adalah macam Sadiq. Sadiq tu itu salah satu contoh yang pertama lah 2016 student Denny. Kemudian Abdul Salam, satu kelas dengan Sadiq. So diorang bukan cakap daripada festival tu diorang terus magic terus jadi. Tapi daripada ilmu yang ada sikit tu diorang berusaha. Saya percaya usaha tu 80%. Tapi pembukaannya bermula dengan festival ini, dengan kelas ini. Dia terbuka mindanya. Kan? Jadi bagi saya itu satu benda yang manis lah. Dan paling bermakna dengan kami lah. Sebab saya rasa Bro Syam pun terlibat. Denny pun terlibat. Rakan-rakan mentor lain pun terlibat. Iaitu apabila adik Noraini dapat join Seven Agency kan. Dan sekaligus mewakili Malaysia. Kita pun tidak pernah fikir. Saya hantar 2 orang sebenarnya. Saudara Alif dengan Noraini. Tapi Alif tak lepas, tapi Noraini yang lepas. Sekaligus terus wakil Malaysia lah. Dan memang kita anggap Borneo lah, dia orang Sabah yang mungkin saya rasa untuk genre itu dia duluan lah. Dan jadi yang lain-lain tu memang sudah ada yang sudah pernah jadi juru gambar bekas ketua menteri pun ada. So ada banyaklah benda-benda ilmu yang kita rasa itu kejayaan manis lah. Yang pahit-pahit tu sebenarnya memang akan ada lah Bro Safir. Dia di mana-mana pun kan ada orang tidak boleh terima kita. Jadi kalau tak boleh terima macam kita masak lah. Kalau orang dah hidang tak mau makan, takkan kita nak paksa dia makan. Itu tak apalah. Alhamdulillah. Kan kita anggap macam itu saja. Ya, ini kehidupan ni senang. Kalau kita tak boleh tak apa. Kita just jalan aja lah. Kan kita buat terus sajalah. Kalau kita nak layan, kita berhenti, nak berhenti, lama-lama kita tak sampai. Kita nak layan, orang cakap kita layan, lama-lama tak sampai. Tak boleh pergi mana. Cuma kita cakap bagus-bagus, jaga tutur kata, kita jaga mungkin kawan-kawan lain ada pandangan masing-masing, tak apa, kita hormati saja. Kita pun ada pandangan kita kan, jadi kita supaya nanti dia akan lahirkan benda-benda yang baik juga insya-Allah. Baik, benda-benda tu ada. Cuma yang cabaran pertama yang saya tak boleh lupa bila
perasmian Kinabalu Photo Festival tu, bukan, Kota Kinabalu Photo Week tu, menteri yang sepatutnya merasmikan tu tak dapat datang. Itu yang saya kawan kabut. Itu daripada sudut pengurusan lah. Memang alamak, siapa dah ganti ni? Terkejut. Masa tu rasanya bro Syam pun sakit masa tu. Sakit kan, kena sakit masa tu. Waktu tu memang saya panik lah. Baru pagi tu perasmi tak dapat datang. Jadi kita macam mana nak cover? Ini bukan dalam dunia fotografi. Ini dalam dunia pengurusan. Nampak tak? Tapi dia connecting. Dia bersambung. Jadi itu satu benda yang saya belajar lah daripada dunia fotografi. Bro Syam bersambung. Dia entah, kalau nak kira yang pahit tu tak perasan pula. Sebab most of the time sebab most of the time bila kita datang dekat sana, satu kita fokus on the festival, dan selepas tu kita enjoy the festival. Jadi terlupa pula kalau ada yang pahit lah, you know. Dia ataupun dia tak sempat masuk lah, lebih kurang. Iyalah, macam dia tak ada lah kalau setakat dalam festival tu. Saya rasa ada pun, tapi kita tidak letak dalam prioritas. Tak masuk dalam yang pahit tu lah. Pahit-pahit tolak tepi lah. Dia sebenarnya bagi saya ada juga satu insiden yang agak pahit jugalah bagi saya. Waktu festival yang pertama tu, saya kena demam denggi. Jadi most of the time saya tak boleh nak participate. Dan lepas tu yang pahit dia memang kena bahan je lah all the way kan sampai balik. Dan bahan tu dibawa dari tahun ke tahun. Itu sajalah kan. Biasalah. Yuzi Yusof kata pengalaman pahit peserta lari. Ada juga. Itu pun sedih juga, tapi kita tenangkan je lah Bro Syam lah. Dia datang. Jebat, tengoklah macam mana nak cakap. Betul juga apa yang dia kongsi tu betul. Kita bagi surat pelepasan kaki tangan kerajaan pula tu, ketua dah hantar, hilang. Tahu tak? Itu yang kita, benda tu kadang itu berlaku, tapi kita tak sebut lah. Tapi mudah-mudahan benda yang kami dapat tu kami anggap positif. Okey. Macam mana nak elak? Tak apalah, biarlah dah jadi. Jadi Bro Syam dia untunglah, dia tengok orang, dia komen-komen. Tetap juga, tapi sayang peserta tu dia tak ambil peluang tu. Kemudian apalagi Bro Syam, dia ada peserta yang dia tak ukur lagi badan dia. Dia tak ukur lagi, dia terus masuk join. Okey, saya nak join Denny lah. Dia nak ambil nama kan. Dia nak join Denny. Tapi belum ada ni, basic belum ada. Itu kadang-kadang bila dia masuk, kita mula-mula tu tak ada pengalaman kan, kita anggap bila kita interview, baru kita letak ada interview, kita tengok pengalaman dia, tengok gambar dia, baru dia boleh. Jadi bila masuk tu, dia tengok, dia ingatkan ambil gambar Gunung Kinabalu saja. Siap. Sekali Bro Syam bagi penerangan tentang kena baca buku, kena baca ini, lepas tu dia keluarlah muntah hijau lah dia. Lama-lama besok hilang. Sebab kita festival ni kalau boleh kita nak share ilmu kita. Jadi kalau boleh kita nak orang yang serius lah yang participate kan. So kadang-kadang tu ada juga yang rasa festival ni tempat sekadar untuk dia rub shoulders dengan nama-nama yang besar, which is sebenarnya bagi saya merugikan. Merugikan lah kan. Dan kalau setakat you nak sekadar tumpang nama Denny atau tumpang nama Agah, dia jadi
tak berapa praktikal lah. Sekejap. Dia kalau work from home dia macam ni lah kan. Selagi anak tak tidur, selagi itulah kan. Dia macam-macam lah yang dia minta. Faham. Okey. Apa ni, benda yang macam tu ada juga kadang-kadang tu saya terbaca seolah-olah bila kita buat requirement nak join workshop, kena ada interview, kena ada portfolio review apa semua, ada yang komplain seolah-olah macam nak minta kerja dia orang kata kan. Tetapi bagi kami kalau boleh cuba untuk bantu berikan ilmu yang bermanfaat, dan oleh kerana benda ni technically lebih kurang percuma, kami mengharapkan supaya ianya tak dipersiakan lah. Sebab itu kita buat regulation ataupun requirement macam tu, sebab kita nak mengelakkan daripada kawan-kawan yang masuk workshop, apply cuti daripada majikan apa semua, dan selepas tu gunakan cuti kursus tersebut untuk buat benda lain kan. Sebab itulah, because of kita kalau boleh niat kita lah nak betul. Bagi saya questionnaire ataupun temu duga secara online untuk masuk, sebenarnya bagi saya amat wajar, sebab yang penting KPF mempunyai quality student dan student yang, dan juga student yang komitmen kepada program. Quality student, committed student, and student yang kompetensi untuk untuk join this program. Itu aja, sebab kos untuk datang di program sangat murah. Sangat murah. Tapi kalau kita tengok siapa yang datang, nama-nama datang, kalau di negara lain ataupun program lain, for sure kos dia beribu seorang perlu bayar untuk kepala. Dan program ni sangat panjang. Itu lebih kurang antara 10 hingga 2 minggu ataupun 14 hari. So saya rasa memang wajar KPF membuat saringan pemilihan student. Itu wajar sebab program photojournalism ataupun fotodokumentari, foto essay adalah sangat sukar dijumpai dalam Malaysia. Saya rasa tiada program lain atau festival fotografi lain di Malaysia yang membuat seperti ini. Dan kalau saya tak nak sebut nama-nama lain, itu tidak wajar sebagai perbandingan. Tetapi saya melihat KPF ingin mencapai mungkin KPF ada satu benchmark yang dicapai, yang saya pasti Encore Festival adalah satu festival yang besar dan mungkin ingin menjadi seakan yang mencapai level Encore Photo Festival. Dan kolaborasi bersama Jakarta International Photo Festival also memberi impak yang besar juga kepada KPF, sebab nama-nama yang datang ke KPF sendiri atau mentor yang menjadi mentor yang berada di KPF asalnya juga adalah orang-orang belakang tabir di Jakarta International Photo Festival ataupun agensi ini Antara. So itu sangat hebat bagi saya, sangat hebat. Pada akan apakah perancangan akan datang? Sebab sekarang kita dah tahu yang Kinabalu Photo Festival secara dasarnya, siapa yang mengenali Encore Photo Festival KPF ingin menuju ke peringkat yang itu tersebut.
Tetapi apakah perancangan lain akan datang untuk KPS sendiri? Okey, kita target tu mula-mula tu memang untuk kawan-kawan Sabah lah, sebab kita ada banyak cerita tapi orang luar yang seperti mana Bro Syam bagi tahu tu orang luar yang buat. Tapi bila kita tengok ada influence yang baik daripada kawan-kawan Semenanjung yang boleh kita contohi, kita bagi ruang kepada kawan-kawan supaya ada persaingan yang positif. Sebab itu memang sesuai lah kata Bro Syam tadi tu, ada saringan. Jadi kita punya target adalah akan datang generasi by generasi lah kan. Sebab itu kita selepas ini mungkin akan ada had umur sudah, kita akan pilih sebab kita nak, ya bukan maksud saya bukanlah Bro Safir tak boleh join, tapi untuk jadi student tu mungkin kita akan bagi ruang kepada targetnya, sebab kita akan hantar ke kerjasama dengan Jakarta, kerjasama dengan Surabaya. Jadi untuk KPF 20 ni pun kita akan ada satu hari di mana pada 19 hari bulan rasanya, Disember, malam bersama komuniti Surabaya. Saya akan masuk jadi moderator dan diorang akan join, akan kongsi tentang suasana di Surabaya. Bagaimana dokumentari, bagaimana online nanti ya, masa festival, pada festival nanti. 19 hari bulan Disember. Satu hari bulan nanti insya-Allah kita akan keluarkan jadual untuk semua keseluruhan festival. So kali ini agak berbeza, tapi saya bagi tahu dengan Bro Syam, daripada satu sudut bersabarlah kan ya. Memang saya rindu juga nak duduk cerita dengan dia, membawang dengan dia, tapi apa boleh buat, mungkin kita kena utamakan kesihatan, tapi kita tidak mau menghalang benda ni, kita tidak buat. Dan dia pun bagi tahu saya jangan biarkan momentum itu berhenti. Jadi susah kita nak berlari lagi kan. Jadi saya suggest kepada dia dan dia pun setuju, syukur alhamdulillah. Kita ada komuniti daripada Filipina akan cerita tentang street fotografi semasa pandemik. Ada 2 orang. So dia akan conduct in English. So Kelvin akan jadi moderator dan dia akan memang in English, dan kemudian kita ada photobook show juga. Itu pun juga Kelvin akan conduct in English nanti. Saya akan keluarkan DP jadual. So kita boleh dengar lah macam mana street fotografi semasa pandemik. So kita sebenarnya target kita adalah kita punya region lah. Kita punya region, kita dapat daripada Brunei, kita dapat rakan daripada Indonesia, kita dapat rakan daripada Manila, kita dapat rakan daripada Southeast Asia lah, ataupun ASEAN lebih menarik lah macam tu. Saya rasa macam jealous. Saya rasa macam jealous sebab dekat KL sendiri tak ada kemampuan nak buat macam KPS kan. Betul-betul jealous kan. Kalau mampu pun yalah untuk memanggil mentor yang hebat dalam term of ilmu dan pengalaman. Kosnya sudah tentu besar kan. Dan lagi lah sangat besar. Saya pernah bertanya dulu, tapi saya tak patutlah ditanya di sini. Kemampuan untuk membuatnya sangat hebat dan saya di KL yang duduk di Semenanjung ni rasa sangat jealous. Hebat orang Sabah, orang Kinabalu berjaya buat program yang orang kata orang KL sebenarnya tak mampu nak buat kan. Tapi bagi saya Gambar akan gunakan KPS sebagai benchmark kan untuk bid. Tapi kita sebagai inilah healthy environment lah kan. Dan saya sangat jealous. Okey, selain benda tu, tak ada ke cadangan KPF sendiri untuk buat buku? Abang Syam ke? Saya juga, kita kat Malaysia, bagi saya, kita Google buku fotografi kat Malaysia. Kalau international tu yang bahasa Inggeris tu bahasa sepah lah. Dan di Malaysia sangat kurang. Macam tak ada. Kalau ada pun kita boleh kira sebelah tangan ataupun 2 belah tangan, tak lebih untuk sebagai rujukan. Tak ada cadangan ke KPF? Sebab saya rasa kelas-kelas KPF menghasilkan satu buku fotografi, foto esei yang amat-amat menarik untuk dibukukan. Itu tak payah perlu cerita lagi pameran dia yang sebagai sebahagian daripada
projek ataupun community event untuk buku tu, tapi dia ada tu kan. Ada Napan Syam, bila tak nak buat buku pun Syam, nak open dah ada buku. Kan, habis saya conteng buku. Ini saya beli dengan masa KPF kan, dan rasa macam tak cukup kan. Memang sangat saya mengharapkan KPF ataupun Abang Syam dapat buat buku, dan kalau nak minta Jurugambar terbitkan buku pun memang problem. Entahlah, InsyaAllah kita boleh usahakan. Saya rasa saya macam belum layak nak buat buku. Segan lah pula kan. Saya rasa Abang Syam bukannya belum layak, layak tu dah lama bang. Tapi masalahnya kita tak ada buku yang sebagai reference kan. Macam saya, macam orang yang minat fotografi yang lepas tu bila sudah belajar asas dia nak belajar yang lebih lagi. Ada yang menuju ke wedding, ada yang menuju ke street, ada yang suka model fotografi, landscape. Tapi ada orang yang meminati photojournalism, boleh dikatakan dalam bahasa Inggeris pun orang kata buku yang untuk belajar photojournalism pun tak ada. Fotografi tak ada, foto essay tak, boleh katakan tak ada. Dan lagi dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Dan saya rasa kita sudah sampai satu masa, satu keadaan yang memang perlukan ada buku-buku seperti ini. Memang perlu. Saya rasa dah sampai masa, dan kelas KPF menghasilkan banyak kualiti produk foto dokumentari, foto esei ni yang memang wajar dibuat rujukan oleh pelajar-pelajar yang belajar pada street macam seperti kami, tapi juga pelajar universiti. Okey, kalau saya sebenarnya for the past 10 years ada juga several publisher yang approach saya. Cumanya mungkin saya ni tak berapa pandai menulis. Jadi sentiasa ada writer's block orang kata kan. Jadi sampai sekarang lah bukunya tak siap-siap. Bukan tak nak. Mungkin kita boleh buat satu kolaborasi, minta orang sebab untuk macam cakap tu tolong tulis. Lepas tu reward balik hantar kepada author untuk buat rewarding yang bila Abang Syam baca, this apa yang aku nak masukkan, aku nak sampaikan. Mungkin kena collaborate lah. Sebenarnya bagi saya untuk buat buku fotografi ni, collaboration is important. Kan? Kita nak buat seorang-seorang, kita nak buat seorang-seorang memang tak mampu. Kan? Bila collaborate, insyaAllah boleh dihasilkan. Sebab dia bukan cerita pasal untuk menulis saja, design, cost, and marketing, benda-benda tu perlu collaboration. Bro Syafir, kalau untuk KPF, kita memang sudah pun ada dalam perancangan, kita punya perancangan jangka panjang lah. Dan sekarang pun satu buku photobook Abdul Salam telah pun disusun di Jakarta. Kita tidak cerita lah, cuma dalam proses, dan insyaAllah kita target 2021 dia keluar. Dan kemudian Salam juga telah menang Dewan Bahasa dan Pustaka untuk penulisan buku tentang Gua Madai. Jadi itu salah satu yang kita memang rancang ke arah buku lah. Dan kita tengok sudah banyak hasil daripada KPF tu. Jadi mungkin kita akan perlu cari editorial yang bagus untuk kita susun supaya dia boleh jadi rujukan akan datang lah. Akan datang. Maknanya mungkin nanti hasil daripada 2016, 2018, 19 dan 20. Jadi kita boleh tengok macam boleh rujuk balik lah. Dan kemudian untuk pengetahuan Bro Syafir, jurugambar.com, 4 orang daripada rakan-rakan KPF ni kita telah pun hantar gambar dan hasil diorang di Korea Selatan untuk Swan International Photo Festival. Nah, diorang pun sudah ambil dan dia akan buat satu pameran di luar lah, exhibition di luar. Itu pun kita pun sudah. Jadi memang kita punya perancangan tu
bukan untuk kami lah sebenarnya. Kalau macam saya ke Bro Syam tu mungkin saya rasa dia lebih banyak yang perlu kita dorong untuk dia penulisan tu, saya sokong. Sebab perlu buku dia. Kita perlu ada juga buku Saya nak sangat buku dia. Saya tak tahu, saya nak dia tulis. Pasal kalau dia tak mampu, dia boleh cari orang lain tolong. Okey, aku cakap kau tulis. Ya, betul. Betul. Gambarnya aku kan. Dia tolong dia lah. Saya rasa dia tak ada isu pun kan. Bagi saya lah. Ilmu dia kita kena korek sebelum dia kahwin lagi. Okey, itulah. Orang kata itu antara perancangan buku lah. Dan dalam KPF sendiri pun kita memang ada satu slot di mana kita bagi nama photo book show untuk Kinabalu Photo Festival. Jadi memang dalam KPF punya Kinabalu Photo book show ni, dia punya moderator tu Kelvin Akian. Memang saya bagi kepada dia dan kepercayaan kepada dia untuk mencari apa yang dia nak sampaikan, dan dia akan buat review buku tentang apa yang dia nak sampaikan. Tapi saya sudah bagi tahu dengan dia, I need it to be in English lah. Kan? Nanti kita sikit demi sikit lah kita bawa orang akan buat review. Sebab banyak contoh daripada Australia punya buku archive pun kita pernah tanya dia macam mana boleh hantar buku tu. Jadi memang kos mahal. Itu saya cakap memang semua kita hubungi untuk dapatkan info untuk lah. Untuk menjadi penerbit bagi saya lah sebagai fotografi ni. Jadi penerbit buku fotografi, salah satu isu yang sebenarnya penting adalah pemilihan kertas dan juga cetakan tu. Kualiti cetakan tu adalah satu faktor utama selain daripada isi buku tu sendiri. And itu memang orang kata satu halangan yang besar lah. Bagi saya lagi satu pandangan saya adalah bila kita compare dengan buku yang Malaysia terbitkan dibandingkan dengan Indonesia, saya boleh katakan bagaikan langit dan bumi. Dan mereka pun menjadi satu, macam Abang Syah cakap lah dengan Abang Jibat cakap, dia orang ada komuniti yang boleh mereview buku fotografi secara ilmiah, yang tidak orang kata Johan Tam pun yang penulis yang pengkarya tu pun tidak rasa macam dikecilkan kan. Tapi satu cara untuk merangsangkan pemikiran dan semangat kan. Sebagai satu motivasi untuk berkarya lagi. Bagi saya kita sepatutnya mencari sesuatu untuk kita jadikan sebagai satu benchmark. Dan supaya bila kita ada satu benchmark, mudah kita, okey, Jakarta dah macam ni, kita bawah ni, okey, kita usaha lagi. Macam mana kita nak usaha? Kita cari jalan. Kita tak boleh buat seorang, berkumpulan. Itulah saya harap ada pihak jurugambar.com berharap KPF dapat menerbitkanlah buku, dan Abang Syam wajib wajib. Dan sebenarnya kita banyak fotografer Malaysia yang bagus, mungkin boleh duduk bersama berbincang untuk menghasilkan buku-buku fotografi yang bagus untuk dijadikan sebagai rujukan, bukan sebagai orang kata bukan perbandingan, orang kata perlumbaan kan. Aku dah buat buku, aku nak berlumba. Tak, kita nak tunjukkan buku yang orang lain tujuannya kita keluarkan buku adalah sebagai rujukan oleh masyarakat umum dan secara makro, secara generalnya, secara makronya kepada pelajar-pelajar yang menjadi foto esei ataupun fotografi pun banyak, wedding pun ada kan. Kita perlukan orang yang macam tu kan. Bukan nak berlumba tapi sebagai untuk kita berkongsi ilmu kan. Okey, apakah saya rasa kita dah berada di penghujung rancangan program ni. Okay, ada apa-apa pesanan ataupun perkongsian daripada Abang Syam dan juga Abang Jibat nak berkongsi dengan para penonton?
saya nak kongsi apa ya. Oh, sorry, terlupa. Ada satu soalan, minta maaf. Saya minta maaf Okay, yang suara latar tu tak boleh nak buat apa Okay. Okay, ini ada satu soalan daripada Lahsazik. Okay. Lahsazik bertanya kepada Haji Syam, macam mana nak jadi fotojournalis separuh masa? Boleh ke jadi fotojournalis separuh masa? Itu soalan ni. Boleh, memang boleh. Cuma tak semudah yang kita bayangkan lah. You know, kalau kita tengok cerita Bang Bang Club tu nampak macam mudah. Tetapi hakikatnya tak macam tu. Bagi saya impian tu boleh direaliskan, cumanya effort kena kuat lah. Persediaan awal you kena buat dulu. Kita tak boleh nak simply terjah aja macam hero dalam Bang Bang Club tu. Oh, I want to be a war photographer. You just pergi, you shoot, lepas tu klien ada dan you menang, you know, Pulitzer Prize. You know, it doesn't work that way. Yeah. Kan, hurdles dia banyak. Even sesiapa yang dah pergi international workshop pun tahu competition is very stiff lah. You know? Bukan saya kata tidak boleh, boleh. Ramai je yang hidup jadi full time photojournalist. Cumanya jangan anggap ianya perkara yang senang lah. Hari ni beli kamera, esok dah boleh. It doesn't work that way. You know? Kan? You kena plan your path betul-betul. Kalau kita tengok Sadiq sebenarnya agak cepat, you know? Sadiq join kelas saya within less than a year. Dia dapat peluang untuk join dengan Newswire Agency International. Tetapi bukan semua orang dapat rezeki macam tu, you know? Kalau kita tengok sebelum tu people like Rahman Roslan, you know? Rahman Roslan, saya plan untuk dia, saya train dia hanya untuk dia qualified pergi ke Angkor sahaja. Okay. Dan apa yang saya pesan dekat dia adalah saya macam Cikgu Tadika, saya akan ajar sampai supaya dia boleh membaca. Bila dia tak boleh membaca, dia kena pergi ke tempat lain dan belajar dengan cikgu lain. And Rahman take around 2 years untuk dia start making a name dekat international punya platform. You know? So benda tu bukan senang, tetapi saya bagi tahu terus terang, people like Sadiq and Rahman ni dia orang ni gila, itu je lah kan, you know. The way dia orang push diri dia orang untuk dapatkan apa yang dia orang nak, you know, saya sendiri pun tak tahu sama ada saya mampu buat ataupun tak. So kepada sesiapa yang bertanya, benda boleh buat, tetapi usaha kita kena bersungguh-sungguh. Mentor ataupun cikgu hanya boleh bagi 1% sahaja. You know, the mentor contribute only 1% of your success. 99% comes from you. Okay, itu nak kena ingat.
kan. 99% daripada kejayaan tu adalah usaha sendirilah kan. So kena seriously fikir about that lah. Okay. Sebab sebenarnya dulu kita ada di KL di Bekalang, especially kita selalu rajin juga membuat teh tarik session. Teh tarik session ni kebanyakan kita apa yang kita buat adalah berkongsi pengalaman sebagai fotografer, dan kita banyak berkongsi juga dan kebanyakan yang berkongsi tu kebanyakan mereka adalah full time fotografer. Ada yang menjadi sports, ada yang menjadi fotojournalist, jenis, dan yang menariknya mereka-mereka ni menunjukkan gambar-gambar yang sangat menarik for sure, tetapi proses mendapatkan gambar yang menarik itu memerlukan pengorbanan masa dan tenaga dan keluarga kan. Dan sebenarnya bukan setakat tu, dia memerlukan mental untuk berjaya, untuk memerlukan mental yang kuat untuk kehadapan. Sebab contohnya macam Sofian bercerita mengenai tsunami dia di Aceh. So bila kita dengar apa yang pengalaman yang dia berada di sana, saya tak berapa ingat, mungkin lebih kurang seminggu ke 2 minggu dia berada di sana. Pengalaman dia berada di sana sangat mencabar, bukan setakat suasana tetapi juga emosi dan mental. So kita kurang berkongsi pengalaman benda-benda ni. So untuk menjadi fotojournalist, bila saya bergaul dengan kawan-kawan fotojournalist, saya nampak apa kepayahan dan kesukaran yang perlu mereka tempuhi. Saya setuju, sangat setuju bab itu. Okey. Ada soalan. Adakah daripada Fandi Azlan adakah pihak KPF terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak untuk menganjurkan festival yang sama di Semenanjung? Abang Jubat boleh ni? Bekerjasama? Bekerjasama dengan mana-mana? Dengan organisasi di luar. Sebab ialah KPF punya pengalaman, saya percaya, dan ramai sebenarnya masa kami balik pada KPF tahun lepas, ramai yang teringin membuat sebiji program di sini sebab proses pembelajaran tu sangat bagus. Bukan menarik bagus. Menariknya memang sakit kan, tapi sangat bagus untuk pelajar. So mereka rasa amat perlu buat program di Semenanjung. Saya pun terasa amat perlu kan, tetapi kosnya sangat besar. Biasanya komitmen yang tinggi. Kalau untuk Fandi yang tanya tu, tak ada masalah sebenarnya, sebab sekarang pun KPF tengah kerjasama dengan Surabaya, dengan Fana Foto. Tapi macam mana kita punya target lah. Kita punya target adalah dia lebih fokus kepada cara kita berfikir. Ini Bro Syam kan, dia kongsi, kami bincang. Jadi kita bawa macam mana orang Malaysia ataupun orang Borneo ni boleh kerja, compete di luar. Kita nak bawa orang ni keluar. Bukan sekadar hanya di Malaysia. Malaysia ni kita boleh buat, insya-Allah banyak kawan-kawan bagus lah, memang bagus. Dan lepas itu bagi saya boleh, kalau nak buat boleh, tak ada masalah. Tapi satu je, kalau nak cerita tentang fotografi, jangan bawa politik ke apakah benda dalam di situ. Dia akan sangat mengganggu. Itu je. Kita kena ada itu. Kalau itu kita masih campur, kita ni, lepas itu kita buka ruang kepada fotografi yang akan kita gunakan, sebab orang cikgu-cikgu akan pakai fotografi, polis akan pakai fotografi, menteri-menteri akan pakai fotografi. Jadi fotografi itu sebenarnya merentasi semua arena. Cuma orang-orang fotografi dia tak nampak ni. Dia hanya nampak fotografi. Jadi kalau ini kita boleh adakan cara berfikir tadi, macam yang Bro Syam cakap lah, cara berfikir kita kena didik, dan ini perlu satu alignment pendidikan, sama-sama lah kita duduk bincang kan, dan kemudian kita ada hala tuju. InsyaAllah boleh. Saya percaya rakan-rakan
Semenanjung lebih baik daripada rakan-rakan mungkin di Borneo, dan ada yang lebih bagus daripada kawan-kawan di Sarawak. Dan itu percaya saya, macam Bro Safir, jurugambar.com, ini adalah satu permulaan yang bagus. Saya teringat macam mana kami mula dulu. Kan macam ini lah lebih kurang kecil-kecil, lama-lama dia jadi besar, lama-lama orang terima. Penolakan tu akan berlaku lah, orang cakap kita. Betul, penolakan akan berlaku. Banyaklah technical, then you not be ready. Jadi saya tanya, bila nak ready? Saya tanya balik, bila nak ready? Nak tunggu betul-betul dah kita hafal semua fotografi tu nak ready baru nak buat? Terserah. Itu saya letaklah soalan tu kan. Terserah. Bila kita nak ready? Sedangkan apa benda pun, masa saya dengan Bro Syam buat pun, kami tak ready. We are not ready. Kami pun banyak berbincang, marah satu sama lain pun ada juga Bro Syam tak setuju dengan saya, tapi kita hormati soalan tu. Kadang-kadang masa tengah festival baru-baru ni 19 tu ada Bro Syam marah terus orang. Tapi kita tak ambil hati benda dia cakap. Denny marah, Cik Ahmad Azhar marah dengan KPF pun pernah, tapi saya rasa itu guru. Kalau yalah kita kena tengok positif lah macam tu. Tapi saya percaya insya-Allah kalau satu orang kita memang tak boleh buat, tapi kalau kita ada satu kumpulan walaupun kecil, tapi insya-Allah kita boleh buat tu. Saya percaya macam tu lah. Boleh, tak ada masalah kalau nak tanya, nak bagi idea, sebab bukan apa, melihat kepada industri fotografi ni, kita pun mula daripada, kami pun mula dulu dengan anjur-anjur program juga kan, tengok macam mana program ini, siapa datang, kita banyak pengalaman lah. Jadi dari pengalaman itu, tak ada orang boleh tolak lah pengalaman bila kita sudah tahu nak buat. Macam Bro Syam cakap lah, bila dah jatuh luka, kita tahu sudah, kita ni tak boleh, di sini tak boleh, di sini tak boleh, di sini tak boleh. Jadi lagi satu, KPF ataupun bila kita dah anjur festival, it's not about kita punya diri. Bukan pasal kita. Kalau pasal kita, jangan buatlah. Memang kompon bergaduh. Saya cakap terus terang, memang tu kompon bergaduh. Pasal kita. Kita cerita pasal generasi akan datang, besok ni nak jadi apa. Itu saja. Tapi kalau itu kita boleh buat dan kita boleh bantu, dan orang-orang yang mau perubahan ini, insya-Allah kita duduk sekali walaupun kecil, lama-lama boleh. Saya sebab tengok macam Bro Safir sendiri pun sudah ada komuniti kecil. Tak apa, teruskan perlahan-lahan. Tapi jangan berhenti. Sekali kalau berhenti memang, sebab saya selalu bagi tahu, saya jealous sebab Bro Sam Syarin tu di Semenanjung. Ya betul, Bro Sam Syarin tu di Semenanjung, bukan di Sabah. Tapi hati dia di Sabah. Dan banyak, bila kita pergi Sabah, banyak anak didik dia bukan. Saya anggap dia guru saya juga. Tanya dia macam mana pandangan Abdul Salam, Yuzi Yusof, Grenana. Saya sebutlah, ni semua anak murid dia. Nak cakap apa? Ini generasi baru. Yang lama-lama tu dia macam sungai lah kan. Jadi kita bagilah. Saya percaya impian Bro Safir dan juga community, insya-Allah boleh. Tapi jangan lupa doa. Lepas solat doa kan. Kita doa. Mudah-mudahan nanti kita akan dapat tim yang bagus. Lebih bagus bagi saya, lebih bagus ada tim 5 orang yang satu kepala daripada kita ada 50 orang tapi semua huru-hara. Tak mau. Kita tak boleh buat apa. So bukan apa, Bro Safir ada rakan-rakan yang bagus, contoh macam Syai, saya sebutlah dia, Syai sudah ada pengalaman. Bukan tak pernah jumpa Syai. Syai pun juga ada pengalaman menganjur. Pengalaman menganjur ini bukan dalam fotografi, tetapi fotografi memerlukan orang yang pandai menganjur. Boleh, sebab itu dalam KPF dan juga dalam saya punya community sendiri, saya pastikan juru gambar tu dia dynamic. Dia boleh mengajar, dia boleh mengurus, dia boleh buat editing, dia boleh jadi cikgu, dan dia boleh buat something yang saya kalau tak ada pun dia orang boleh jalan. Sekarang dia orang tengah belajar macam mana buat ni online punya. So kita bagi ruang. Saya sekarang ni kan kelas Denny tengah ada orang ganti macam mana dia orang layan Denny, apa dia orang perlu. So ini benda-benda ni, so dia orang akan lapis nanti. Ada pelapis dia 10 tahun, 20 tahun. So benda ni akan berterusan. Dan syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan sebab bila Malina nampak apa yang kita buat di KPF 2019, orang betul-betul teruja. Sebab Manila pun tak ada.
tidak ada komuniti nak buat festival ni. So sekurang-kurangnya kita jadi pencetus idea, syukur alhamdulillah lah. Nak kita tinggalkan kepada dia orang itulah, itu yang paling penting. Okay. Sebenarnya kita perlukan komuniti yang yang bersatu padulah. Kan. Sebab ramai yang suka buat komuniti sendiri-sendiri kan, tapi tak ada. Okey. Kalau boleh saya tambah sebenarnya kenapa saya kekal dengan KPF? Halo? Dia punya line. Line kita lupa ni. Yang kita tunggu dia datang balik. Datang balik lah. Sebab bagi saya tu kita kurang, komuniti kita kurang dia satu perkara yang banyak komuniti tak ada adalah kerjasama. It boils to niat kita pada awalnya lah. Kalau kita tengok komuniti yang ada di KK, seperti yang Jebat terangkan tadi, it is not about us, it's about apa yang kita nak bantu. Kalau kita buat festival atau kita buat komuniti dengan memikirkan diri kita, kebiasaannya komuniti itu tak akan jadi. Kan? That is why saya kekal dengan komuniti di KK, kerana di KK komuniti yang ada tidak pernah memikirkan tentang diri sendiri. Apa yang kita buat lebih kepada untuk masyarakat. Okey. Sama juga kalau kita nak buat dekat KL di Semenanjung ni, boleh je buat. Tetapi kalau kita mulakan niat kita untuk gain something untuk diri kita, chances benda tu takkan boleh bertahan lah. Kan? So dan kenapa saya masih lagi kekal setiap tahun ke sana, niat saya macam tu jugalah. Kalau boleh saya nak cuba bantu generasi muda ni untuk mendapatkan ilmu. Okey, itu je kan. Memang niat saya sejak daripada dulu, kalau boleh saya nak bagi shortcut kepada the younger generation supaya tak lalui apa yang saya lalui dulu. Okay, itu je lah. Saya nak buat summary pun tak pandai-panjang cakap. Tapi saya rasa fotografi setiap komuniti patut orang kata komuniti fotografi lah patut tidak mementingkan diri sendiri dan masing-masing berkomunikasi antara satu sama lain, dan masing-masing membuat program untuk memajukan komuniti fotografi secara menyeluruh. Maknanya bukannya kita buat khas untuk kita, tapi tujuannya untuk mendidik masyarakat. So benda-benda tu kita perlu sebab Malaysia, fotografi komuniti kita Malaysia tidak besar, kecil saja berbanding dengan Indonesia. Sebab and then kita sayang kalau kita tak ada satu komuniti yang berhubung kait, dan jika ada komuniti luar, contohnya di Penang, Kelantan ataupun di Lembah Kelang sendiri yang ingin berkolaborasi dengan mana komuniti di tempat-tempat lain, kita cooperate dan kita tidak perlu menjadi orang kata kepala, otai, sifu. Ramai yang ingin menjadi sifu, tetapi kita sayang, kita terlalu orang kata terlalu nak bagi saya itu satu selfish lah, sayang satu selfish.
So bila kita selalu selfish, rugilah kan. Kita patut selalu bersatu padu lah bagi pandangan saya. Dan saya setuju, dan sebenarnya saya jealous dengan KPF sendiri kan. Dia sangat jealous sebab dapat tangkap Abang Syam kan. Ramai orang dia Abang Syam ditangkap kan. Bukan setakat Abang Syam kan. Kalau Cik Mat free pun dia join juga tu kan. Abang Zuki kalau free dia join kan. So masalahnya KPF berjaya juga mendapatkan apa kata daripada Jakarta pandang foto kan. Itu satu agensi yang sangat hebat kan. Siapa yang membaca pandang foto akan tahu siapa mereka ni. Ada orang yang sebalik pandang foto kan. So satu komuniti yang hebat. Tahniah kepada KPF, tahniah kepada Abang Jebat dan komuniti Abang Jebat yang support KPF daripada dulu sampai sekarang. Dan tahniah yang dah berjaya ke luar negara, Noraini. Saya ingat lagi masa ke LPF itu dia datang, dia tanya, okey saya nak belajar, kata you jumpa dengan Sufian, tanya Sufian pun explain, dan tak sangka, kami memang tak sangka, saya pun terkejut, hebatlah perempuan kan, dah sampai baru ni terpilih untuk mewakili Malaysia, sangat hebat. Saya sebenarnya pun sendiri jealous. Itu datang tunjuk dia punya work dekat Sofian, macam mana Sofian pun explain sekali dia dah potong kat corner kan. tahun lepas tu ada dua potong kat corner tu yang paling epic lah orang kata kan, pengalaman. Saya memang kelakar. Tahun lepas tu potong corner. Tahun lepas dia ada banyak ni lah, banyak surprise lah. Sangat surprise. Dan pengalaman yang dapat tu memang best lah bagi saya, seronok. Okay, sebelum saya menutup ni, ada akhir kata daripada Abang Syam dengan Abang Jebat kan, kepada komuniti di luar sana kan, dan kita harap kita dapat satu kan. Okey, pesanan saya tu kalau kita nak buat tu, kita cari pengalaman dululah, macam tu kan. Kita cari pengalaman, kita boleh buat kalau niat kita betul, insya-Allah kita akan dapat. Dan kemudian kita tidak boleh puas semua orang juga. Jadi mana-mana yang tak puas hati dengan kita tu, kita hormati sajalah kan. Lagipun kita punya hidup ni pendek, nak kasih orang tak suka kita kan. Jadi kalau memang orang tak suka kita, kita asyik memikirkan orang tak suka, jadi kita tak boleh buat benda yang kita nak buat untuk orang lain yang suka. Macam tu. Jadi kita kalau tak suka tak apa, kita hormati, kita cari langkah yang bagus-bagus, cakap bagus-bagus, tak apa kan. Kita ada toleransi, kita ada cara tutur kata yang baik, dan kita dalam masyarakat Malaysia yang baik, yang punya tutur kata bagus. Dan kemudian boleh pergi tengok dulu. Tengok macam mana Angkor buat, macam mana Singapura buat, macam mana Chobi Mela buat. Kita tengok dulu, cari pengalaman. Kemudian kita adunlah cara yang sesuai untuk yang ada di kawan-kawan di Semenanjung. Dan kemudian bila start gaduh, duduk balik, bincang balik, apa niat kita. Kalau kita fikir untuk kita, memang kita gaduh. Tapi kalau kita fikir untuk anak didik kita yang akan belajar nanti, insya-Allah kita akan bagi tahu, ini untuk kita punya generasi. Ilmu ni untuk dia orang. Tak apalah, sebab kalau dah jadi cikgu ni, satu je, orang kadang-kadang dia dah pandai, anak murid hilang, dia tak tengok cikgu dah. Salah satu benda yang saya nak share lah kan, betapa pentingnya fotografi dan juga orang-orang bernama juru gambar ni adalah bila kita tengok cerita The Crown dekat Netflix sekarang. Tengok macam mana suasana Britain tu dengan juru gambar tu di depan tu, dia ambil takut, tahu tak? Takut, betapa takutnya orang di dalam istana England tu. The Crown tu, takut dia dengan juru gambar fotojournalis ni. Dia takut. Begitu juga suasana yang berlaku sebenarnya. Jadi sekarang ni lagi menakutkan sebab everybody is photojournalist. Saya buka satu web, saya buat, sekarang semua pun macam Bro Safir, ambil, kita boleh jadi photojournalist. Sekarang lagi menakutkan, macam-macam. Jadi mudah-mudahan, so buat bagus-bagus, cari guru yang baik, insya-Allah kemudian dapat rujukan yang bagus, pasti dapat insya-Allah.
saya doakanlah mudah-mudahan kalau perlu, sebab mungkin cara pengadunannya tu tidak akan sama dengan Kota Kinabalu. Mungkin akan ada lain dengan yang Pulau Pinang lain kan, Selangor lain. Tapi biarlah mula daripada yang kecil. Janganlah kita nak jadi yang besar tapi tunggang langgang sekali je. Biar tiba-tiba dapat besar dana, lepas itu habis. Besok tahun depan habis, hilang semua. Lusa tak boleh jumpa orang, dah bergaduh. Pasal apa? Tak tahu pergi mana. Kami mula bukannya dapat dana besar-besar, kecil-kecil. Tapi kita cari kawan, kita tengok macam mana boleh tolong, kita tolong balik, kita cari community, kita cari Sabah Art Gallery, kita bantu, kita pergi jumpa, kita berbincang. It's not about money sebenarnya. Senang kita lah, kita pergi cari bincang, banyaklah. Lepas tu kita ada target. Apa target kita? Kita kan ada blueprint. 10 tahun nanti kita nak apa? Dapat festival ni nak dapat apa? Baru-baru ni pun saya diminta oleh kementerian untuk hantar blueprint untuk apa target. Ni antara kejayaan adalah Nuraini lah. Nuraini, Abdul Salam, kita bagi hantar laporan. Irwan kita tengok baru tu. Irwan dia banyak cari dia punya momentum sendiri. Saya belum dapat duduk dengan Irwan ni. So Bro Syam yang tengah monitor dia sekarang. Jadi saya biarkan Bro Syam monitor dia. Jadi sebenarnya memang kena jumpa dia pada 20. Bro Syam kena ingatkan Irwan tu. Dia punya tu menarik sangat. Itu perlu. So saya belum dapat peluang untuk jumpa dia. So Irwan ni dia banyak ambil gambar banyak sekarang. Cuma nak duduk dengan dia tu, nak bagi dia punya minda tu belum ada waktu. Dengan Bro Syam lah, dulu dengan Bro Syam. Dia punya tu boleh channel macam-macam. Yes, boleh channel macam saya nampak lah, saya rasa lah, bukan saya rasa macam-macam. Nak macam mana itu kena ni lah. Lepas tu memang kena bantu untuk menjadikan lancar, kena buat kolaborasi, confirm. Boleh, insyaAllah. Okay, itu sajalah pesanan saya untuk rakan-rakan jurugambar.com. So saya ucap terima kasih. Jadi kalau ada perkataan saya yang menyinggung tu, saya minta maaf daripada ujung kaki sampai ujung rambut lah. Kan jadi kalau saya takut nanti ada yang bukan full time pun, tak apa. Yang penting apa saya kalau betul ambil, kalau tak betul tak apa. Saya pun ucapkan terima kasih juga banyak-banyak. Saya pun Abang Syam, Haji Syam, ada nak cakap apa-apa? Okey. Saya sebenarnya kalau saya nak cakap pun saya cuma nak kata dekat Malaysia ni kita dah ada KPF. Okey. Buat masa ni cuba dulu untuk datang dan join KPF. Kan? Sebab at the end of the day, kalau kita buat terlalu banyak festival tetapi kalau manfaat dia tidak ada, tak guna juga. Dan kalau kita lihat mentor yang ada di KPF, bukan calang-calang. Even kalau saya secara peribadi pun, kalau boleh saya sendiri nak masuk belajar sebagai student. Kalau kita lihat profil Denny dikenali sebagai pakar visual literacy Indonesia, dan di bawah beliau dah ramai juga fotografer yang hebat yang lahir daripada dia. Lahir di bawah bimbingan beliau. So jadi sebenarnya apa lagi yang kita nak? Apa lagi yang kita nak kalau susah sangat untuk kita datang dan join. Satu, jikalau kita merasakan produk daripada lokal ataupun daripada region kita yang tidak ada involved dengan Mat Saleh ini adalah sesuatu yang kurang kualitinya, bagi saya
Itu adalah silap. Itu bermaksud minda kita masih lagi dijajah lah. Kan saya being honest lah, kita tengok ramai yang pandang tinggi apabila kalau Mat Saleh datang, dan oleh kerana KPF ni kita tidak ada mentor Mat Saleh, jadi mungkin sebab tu orang tak nak datang. Sedangkan kalau nak diikutkan kualiti mentor yang ada, bagi saya sudah cukup baik. Again, apa yang kita buat at the end of the day bergantung kepada niat kita jugalah, kan. Dan bagi saya sangat-sangat mencadangkan kepada sesiapa yang berminat di dalam photojournalism untuk take part dan cuba-cuba dulu di KPF sebelum kita cuba di tempat lain. After all, kalau kita cerita tentang Sabah ni masih lagi di dalam Malaysia, dan kita tidak akan ada masalah daripada segi agama, daripada segi makanan, daripada segi budaya. Jadi it is better for us untuk start sikit-sikit sebelum kita decide untuk pergi lebih jauh. Support KPF. Okay, so far itu je lah. So Bang Jebat, tahun depan katakan COVID dah tak ada, kata COVID tu ada lagi, kita ada vaksin, so orang sebenarnya boleh join ke? Takut tahap umur tu dia masih lagi ni hang Jebat hang harapnya biarlah tahun depan kita dapat berkumpul secara fizikal semula, kan. Sebab online dan juga betul-betul discussion secara berdepan ni lain. Kemeriahan dia bila online ni dia kurang sikit lah, kan. Betul. So sama-samalah kita doakan supaya tahun depan keadaan akan jadi lebih baik dan kita dapat berkumpul semula lah. Okey, Abang Jam, terima kasih. Maaf Jebat dia kawasan sana dengan katanya blackout tu yang terputus tiba-tiba. Oh, okey. Alright. So dia WhatsApp saya tadi. So terima kasih Abang Syam, Abang Jebat, dan terima kasih dan tahniah kepada komuniti KPF dan yang telah tengah menjalankan KPF 20 dan tahun ni saya tak dapat nak join. Ingin nak join tapi saya rasa kerja, sebab yang ni adalah saya punya hobi, boleh katakan hobis. So minat saya terhadap fotografi, saya tak dapat nak luangkan masa untuk program KPF kali ini. Tapi bagi saya sangat menyokong dan amat menggalakkan kepada yang ingin mempelajari fotojournalism. Salah satu cara adalah menjoin KPF. So selagi KPF ni masih dibuka pintunya kepada tiada had umur, maknanya umur 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih boleh join, dan masih lagi orang luar Sabah boleh join, sebab untuk pengaturan semua fund untuk daripada program ni adalah funded by organisasi Sabah. So dan dia kebanyakan dia untuk orang Sabah, kan. Tetapi untuk fotografer luar yang daripada luar Sabah digalakkan, kalau ada peluang tahun depan join, sangat-sangat bagus. Dan saya berharap di Semenanjung kalau boleh kepada yang ingin buat dan ingin bantuan KPF untuk menjayakan program di Semenanjung,
boleh berbincang dengan KPF sendiri dan ataupun jurugambar.com dan kita bincang macam mana untuk menjayakannya. Kita buat untuk kepentingan orang ramai, untuk kepentingan fotografer, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kan? Dan saya terima kasih kepada KPF memberi peluang kepada saya untuk menghadiri kelas tahun lepas. Walaupun sebenarnya saya tak lepas lah. Kan? Tapi ilmu yang saya dapat, saya nak ilmu. Kan? Bukan sijil, saya nak ilmu. Ilmu tu yang penting. Hebat ilmu dia. Okay, terima kasih Abang Syam, terima kasih KPF, terima kasih Jebat kerana sudi untuk ditemu ramah oleh jurugambar.com. Dan terima kasih kepada semua penonton yang melihat, menonton rancangan kami ini. Terima kasih sekali. Dan kami doakan KPF berjaya dan maju jaya pada masa akan datang. Terima kasih. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum Abang Jebat, Abang Jebat, Abang Syam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton KPF and menonton jurugambar.com. Inilah rancangan pertama kami, interview kami ataupun bual bicara bersama ni. Pada masa akan datang kami akan usaha untuk mengadakan lagi program bual bicara ataupun interview dengan mana-mana fotografer dan untuk kita berkongsi pandangan dan pendapat dan apa-apa yang menguntungkan komuniti fotografi di Malaysia itu sendiri. So insyaAllah kami akan mencari lagi fotografer yang untuk kita berkongsi pandangan dan juga projek program mereka. Okay. Itu sahaja untuk pada kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih menonton rancangan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.